Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam kelas pendidikan kesihatan untuk tahun 1. Okey. Hari ini kita akan belajar mengenai emosi. Okey, emosi saya terletak pada muka surat 73 dalam buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan tahun 1. Dan ia berada di dalam bab yang sama seperti sebelum kita berhenti, iaitu pada bab 9, unit 9, bersih dan selamat. Okey, sebelum kita mula belajar mengenai emosi saya, cikgu nak perkenalkan dulu mengenai standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada untuk kelas hari ini. Seterusnya, kita tengok apa objektif dan juga kriteria kejayaan untuk kelas hari ini. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita akan mulakan kelas pendidikan kesihatan tahun 1 sekarang. Okey, topik hari ini adalah emosi saya. Okey, emosi. Apa tu emosi? Siapa tahu? Okey, kita akan lihat dulu apa itu maksud emosi. Emosi bermaksud perasaan-perasaan yang boleh dirangsang oleh pemikiran dan tingkah laku yang ada pada setiap orang. Okey, emosi maksud dia perasaan yang boleh dirangsang. Dirangsang tu maksudnya boleh dipengaruhi, boleh diubah oleh pemikiran diri sendiri dan juga tingkah laku ataupun perangai yang ada pada setiap orang. Okey, semua manusia mempunyai emosi. Haiwan, okey, ataupun binatang juga mempunyai emosi yang sama seperti manusia. Jadi bukan kita manusia saja yang ada emosi, haiwan pun ada emosi dia juga. Emosi manusia berubah-ubah mengikut keadaan yang tertentu. Okey, emosi manusia ni dia bukannya satu benda yang sama je. Contoh kalau daripada pagi dia gembira, sampailah ke malam tu dia gembira je. Tak semestinya. Ada juga orang yang pagi dia gembira, tengah hari mungkin ada sesuatu benda jadi dekat dia, dia akan rasa sedih. Kemudian malam dia dah gembira balik. Boleh jadi macam tu juga. Okey, jadi emosi tak sama daripada awal sampai akhir. Dia boleh berubah-ubah. Okey, faham yang tu? Okey, jadi kita akan lihat mengenai contoh-contoh jenis emosi yang ada pada diri kita. Okey, ada 5 yang kita akan belajar. Kita akan lihat satu persatu. Kita tengok yang pertama dulu. Okey, emosi yang pertama, apa tu? Gembira. Okey, betul. Apa maksud gembira? Gembira bermaksud kita berasa suka, riang ataupun seronok. Okey, tu apabila jadi dekat kita benda-benda yang macam kat bawah tadi tu, rasa suka, rasa riang atau rasa seronok, kita akan berasa gembira. Emosi kita adalah gembira. Okey. Beza pula dengan emosi nombor 2. Di bawahnya, emosi apa tu? Betul, emosi sedih. Apa jadi bila kita sedih? Kita akan berasa hiba ataupun berduka. Samalah semua perkataan kat bawah tu maksudnya yang menunjukkan emosi sedih. Biasa apa jadi bila orang sedih? Bila sedih akan selalunya keluar air mata ataupun dia punya nada bercakapan pun akan berubah menjadi sedikit perlahan ataupun gagap, bergantung pada betapa sedihnya seseorang tu. Okey, ada setengah orang bila sedih dia meronta-ronta. Contohnya budak kecil, dia dah menangis, benda yang dia nak tu dia tak dapat, dia sedih, dia menangis dan dia meronta-ronta, dia bergerak, baling barang, tak puas hati apa semua. Okey, jadi sedih untuk lain orang ada lain tahapnya juga. Sama macam gembira tadi. Ada orang bila gembira dia senyum. Ada orang bila gembira dia akan ketawa. Ada orang bila dia gembira dia akan senyum dengan matanya sekali sampai tahap tu.
Okey, jadi beza-beza. Okey, kita tengok emosi yang nombor 3. Marah. Marah bermaksud apa? Berasa tak puas hati atas satu perkara. Okey, bila awak rasa marah, selalunya awak tak puas hati dengan satu benda. Contoh, awak nak mainan yang paling terkenal sekali. Contohnya apa mainan yang tengah terkenal sekarang? Beyblade contoh. Awak minta kat ayah awak suruh beli kat supermarket, tapi awak tak dapat. Jadi awak rasa marah. Awak tak puas hati. Abang awak terhilangkan awak punya buku komik. Awak marah sebab awak tak puas hati buku komik awak hilang. Itu beza marah. Okey? Bila marah, selalunya apa yang jadi? Selalu muka akan berubah. Contoh macam gambar yang cikgu tunjukkan tu. Okey? Anak matanya akan sedikit ke bawah, matanya akan menjadi besar, mulutnya muncung. Okey, nada percakapan akan jadi lebih tinggi. Okey, kadang ada pergerakan sekali yang datang bersama emosi marah. Sama macam sedih tadi, ada orang sedih dia baling-baling barang kan. Marah pun sama. Ada yang sampai marah dia baling-baling barang, ada bila dia marah dia pecahkan barang, ada bila dia marah macam-macam lagi lah benda dia buat. Okey, jadi marah kena cuba untuk kawal. Okey, marah ni bahaya, tak boleh kita biarkan sangat. Kita kena kawal dia. Okey, baik, kita tengok emosi yang seterusnya. Emosi nombor 4, takut. Takut macam mana kalau takut? Berasa gerun untuk menghadapi sesuatu yang dianggap membahayakan diri. Awak nak jumpa sesuatu benda yang awak rasa akan jadi bahaya dekat awak, awak rasa takut. Contoh, ada orang rasa takut dengan lipas. Bila dia nampak lipas, dia rasa takut. Lipas. Kenapa? Sebab dia rasa lipas tu bahaya dekat dia, sebab tu dia takut. Itu maksudnya berasa gerun menghadap sesuatu yang dianggap membahayakan diri. Ada setengah orang dia takut dengan laut. Sebab apa? Sebab bila dia nampak laut, dia akan terbayang, nanti kalau aku jatuh macam mana? Aku lemas, nanti siapa nak selamatkan aku? Jadi macam tu pun ada juga takut, rasa yang macam tu. Okey, tapi pernah tak awak dengar perkataan takut kepada Tuhan? Takut kepada Tuhan ni lain. Dia bukannya takut macam nanti kalau jadi apa-apa ni, tak. Okey, takut kepada Tuhan bermaksud kita menghormati akan keagungan dan kebesaran kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan takut yang macam tadi kita cakap tu. Takut yang tadi tu lebih kepada awak takut kalau nak jumpa sesuatu benda yang awak rasa akan bagi diri awak ni bahaya. Okey, setengah orang takut dekat tempat yang gelap. Dia tak boleh, dia mesti nak tidur kena ada lampu. Tengok dia, jadi dia, sebab apa? Dia takut bila gelap akan ada sesuatu yang membahayakan diri dia akan muncul. Contoh, ada raksasa ke, ada hantu ke, macam tu. Okey, jadi sama macam marah juga, takut kita kena cuba untuk kawal, kerana lagi kita biar dia, lagilah bertambah masalah akan jadi. Okey, perasaan ataupun emosi nombor 5, malu. Okey, malu macam mana? Malu berasa tidak senang apabila melakukan sesuatu tanpa kerelaan. Okey, cikgu minta awak jawab satu soalan, tapi awak tak tahu jawapan kepada soalan tu, tapi cikgu minta juga awak jawab. Jadi awak kena buat sesuatu tanpa rela. Awak tak nak jawab, tapi cikgu minta awak jawab. Awak malu nak bagi jawapan kerana takut jawapan awak bagi tu salah. Tu contoh malu. Okey, satu lagi malu adalah contoh bila awak tengah jalan dengan kawan-kawan, mungkin dekat padang, mungkin dekat kantin, jalan dengan kawan-kawan, tiba-tiba awak terjatuh. Okey, bila terjatuh, dia perbuatan tak sengaja. Tak sengaja maksud tanpa rela. Okey, awak terjatuh dan kawan-kawan awak nampak, kawan-kawan awak gelak dekat awak. Apa awak rasa? Mesti malu kan? Macam tu. Okey, ataupun cara yang nombor 2, sesuatu yang salah dan tidak sopan. Bila awak kena buat sesuatu yang salah ataupun tidak sopan, awak rasa malu.
Contoh, kita kalau sebagai seorang Muslim, kita kena berpakaian sopan, betul? Pakaian yang menutup aurat. Katalah tiba-tiba ada orang cakap dekat awak, okey saya bagi awak 100. Awak kena pergi pakai pakaian tidak sopan dekat tempat orang ramai. Awak nak tak? Mesti awak tak nak, sebab pakaian tidak sopan tu adalah satu perkara yang salah. Jadi kalau awak pakai macam tu, awak akan rasa malu. Okey, tu contohnya. Okey, satu yang salah dan tidak sopan. Okey, ada 5 emosi yang telah kita belajar. Kita ingat balik apa emosi yang tadi. Pertama sekali ada gembira. Okey, bagus. Yang kedua, sedih. Okey, betul. Dan yang ketiga, marah. Betul. Nombor 4, takut. Betul. Dan nombor 5, malu. Okey, ada 5 emosi yang telah kita belajar pada hari ini. Kita buat satu aktiviti ringkas. Lihat gambar yang diberikan dan teka emosi mereka. Ada 2 gambar dekat situ. Gambar kiri dan gambar kanan. Kita tengok gambar kiri dulu. Mukanya sedikit ada perubahan. Mulutnya agak muncung, matanya mengecil. Dan macam ada air yang turun daripada matanya. Agak-agak awak, apa emosi orang di sebelah kiri tu? Nanti kita semak jawapannya. Sabar dulu. Kita tengok gambar di sebelah kanan. Apa emosi orang tu agaknya? Matanya membesar. Mulutnya sedikit terbuka. Seolah-olah dia ternampak sesuatu. Apa yang berlaku pada dia? Adakah dia berasa marah ataupun dia berasa takut? Okey, masa dah tamat, kita akan semak jawapannya. Untuk gambar di sebelah kiri, jawapannya adalah dia rasa sedih. Sebab apa? Kita nampak air mata ada turun di mukanya. Matanya pun ada perubahan sedikit. So, sebenarnya dia sedang menangis. Okey, jadi dia sedih. Tengok di gambar sebelah kanan, dia sedang berada dalam keadaan takut. Okey, kerana walaupun dia menjegilkan mata seperti seorang yang marah, tapi riak mukanya menunjukkan seperti dia ternampak sesuatu benda yang menakutkan. Jadi dia berasa takut. Okey, baik. Itu aktiviti yang ringkas. Sekarang kita akan sambung latihan melalui Google Form yang cikgu akan berikan. Jawab soalan yang diberikan dalam Google Form tu. Soalannya mudah saja. Dia soalan berbentuk situasi. Ada situasi yang diberikan dalam soalan. Baca situasi itu betul-betul. Kemudian pilih jawapan yang paling sesuai. Okey, itu saja untuk kelas pendidikan kesihatan kita pada hari ini. Jumpa lagi di kelas pendidikan kesihatan yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye.